Baiklah, salam sejahtera saya ucapkan kepada pensyarah saya iaitu Madam Wijaya Lechumi. Jadi hari ini saya akan membentangkan tugasan 3 iaitu pembentangan penciptaan permainan kewangan. Jadi terdapat 7 isi yang saya akan bentangkan pada hari ini iaitu pengenalan, maklumat permainan, peraturan permainan, cara bermain, bahan permainan, kebaikan, kekurangan dan cadangan penambahbaikan dan akhir sekali kesimpulan. Baiklah, dari segi pengenalan, permainan kewangan jembika atau generasi bijak kewangan dicipta untuk meningkatkan pengetahuan murid-murid mengenai pengurusan kewangan yang bijak. Pengurusan kewangan yang bijak bermaksud seseorang itu boleh mengenal pasti keperluan dan kehendak serta menguruskan wang secara bijak demi masa hadapan yang lebih baik. Selain itu, permainan ini bertujuan melatih murid-murid untuk berbelanja secara bijak dan berhemah. Pengurusan kewangan yang bijak dan mantap perlu diamalkan dan diaplikasikan oleh setiap individu bermula sekolah rendah. Semoga permainan ini mampu membuka mata murid-murid mengenai pengurusan wang secara bijak dan sistematik. Baiklah, maklumat permainan. Nama permainan saya ialah Jembika iaitu generasi bijak kewangan dan permainan saya ini dia wujud secara digital dan saya telah menggunakan aplikasi FreePT iaitu permainan dalam bentuk board game atau papan permainan. Dan yang seterusnya sasaran, saya telah mensasarkan murid tahap 2 iaitu murid tahun 4 sehingga tahun 6 dan kemahiran yang diterapkan ialah kemahiran menguruskan wang, kemahiran membaca, mendengar dan bertutur dan kemahiran mengira. Dan seterusnya EMK atau elemen merentas kurikulum yang saya terapkan dalam permainan ini ialah bahasa, teknologi maklumat dan komunikasi iaitu TMK dan pendidikan kewangan. Baiklah, seterusnya logo Jembika. Nama permainan itu sendiri iaitu Jembika atau generasi bijak kewangan bertujuan untuk memberi inspirasi kepada murid-murid untuk bijak menguruskan wang. Ikon kanak-kanak melambangkan murid-murid sekolah rendah. Ikon wang menunjukkan pengurusan kewangan. Baiklah, seterusnya peraturan permainan. Terdapat 5 peraturan permainan. Yang pertama, bilangan minimum pemain ialah 2 orang manakala bilangan maksimum pemain ialah 8 orang. Dan yang kedua, pemain dikehendaki untuk memutarkan dadu sebanyak sekali sahaja. Dan yang ketiga, pemain yang sampai dahulu ke petak tamat dikira sebagai pemenang. Dan yang keempat, pemain perlu bermain secara adil dan jujur. Dan yang terakhir, setiap pemain perlu melakukan refleksi mengenai pembelanjaan mereka selepas tamat permainan. Baiklah, seterusnya kita akan pergi ke cara bermain. Jadi yang pertama sekali, pemain boleh terdiri daripada 2 hingga 8 orang. Seorang pengadil perlu dilantik bagi mengira jumlah wang para pemain bagi mencatatkanlah pembelanjaan pemain sepanjang permainan. Dan yang ketiga, setiap pemain akan diberikan RM RM100 pada permulaan permainan. Dan yang keempat, para pemain perlu berbelanja sepanjang bermain. Dan yang kelima, pemain yang bertuah bakal mendapat hadiah-hadiah misteri melalui kad pelangi. Dan yang keenam, pemain yang paling awal tiba di petak penamat dikira sebagai pemenang. Dan yang terakhir, setiap pemain perlu membuat refleksi mengenai pembelanjaan mereka sepanjang bermain permainan Jembika. Baiklah, seterusnya ialah bahan permainan. Jadi untuk permainan saya ni terdapat 2 sahaja iaitu board game, papan permainan dan juga kad perbelanjaan. Okey, sebelum saya pergi lebih lanjut, saya ingin menunjukkan Google Sites yang telah dibangunkan oleh saya. Okey,
Jadi berikut merupakan Google Site yang telah saya bangunkan. Tujuan saya bangunkan Google Site ini ialah untuk memberi segala maklumat mengenai permainan yang telah saya bangunkan. Jadi saya telah meletakkan latar belakang maklumat permainan, manual pengguna, peraturan permainan, cara bermain dan lain-lain. Jadi kita akan teruskan. Baiklah. Bahan yang pertama ialah papan permainan. Jadi terdapat beberapa ikon dalam papan permainan saya ni dan setiap ikon membawa maksud yang tertentu. Yang pertama, ikon yang seperti kuda ni kan, yang macam permainan chess tu, dia digunakan untuk menanda kedudukan murid. Dan yang kedua, dadu. Dadu digunakan untuk menentukan bilangan pergerakan. Dan yang ketiga, ikon-ikon yang terdapat pada papan permainan menandakan perbelanjaan murid. Misalnya gambar minuman, buku, itu semua menandakan perbelanjaan. Dan seterusnya ikon yang kat bawah tu mengandungi menu pengguna dan kad pelangi mengandungi penghargaan atau kemasukan duit kepada murid. Dan akhir sekali, kata-kata hikmah digunakan untuk meningkatkan lagi motivasi murid. Jadi saya akan menerangkan serba sedikit mengenai papan permainan yang telah saya bangunkan. Jadi ni ialah permainan main, iaitu jembika. Jadi kata-kata hikmah yang terdapat pada papan permainan ni bertujuan untuk memberi motivasi, meningkatkan motivasi murid-murid untuk bermain. Dan yang kedua, ikon-ikon yang terdapat pada papan permainan ni menandakan pembelanjaan murid-murid. Misalnya gambar minuman ni kan. Jadi murid-murid telah membelanjakan RM1. Pemain telah membelanjakan RM1 untuk membeli minuman. Seterusnya, gambar nasi lemak. Maksudnya pemain telah membelanjakan RM2 untuk membeli nasi lemak. Seterusnya, ni ialah kita panggil sebagai pengurusan kredit lah, iaitu pemain dikehendaki membayar hutang sebanyak RM2. Dan yang kedua, saya juga telah memasukkan unsur kerohanian lah, iaitu bersedekah sebanyak RM1. Seterusnya, makanan juga. Pemain telah membeli makanan yang berharga RM5. Kalau puan perasan, semakin tinggi nombor, semakin tinggi pembelanjaan. Misalnya nombor 35. Pemain telah menghadiri kursus bijak kewangan dan dikehendaki membayar RM20. Jadi itu merupakan perbelanjaan lah. Dan untuk sumber pendapatan murid, kita panggil sebagai kad pelangi. Misalnya murid telah mendapat kat sini kan. Sila rujuk kad pelangi. Jadi murid akan menekan kad pelangi lah. Jadi untuk kad pelangi ni ialah sumber pendapatan murid. Contohnya menerima RM4 kerana mencuci kereta dan basikal. Seterusnya, telah memenangi RM6 sebab apa? Telah menerima RM6 sebab memenangi pertandingan pantun. Seterusnya, ni juga kita panggil sebagai penghargaan lah, motivasi kepada murid-murid. Ni menerima RM2. Lepas tu diterima RM30 sebab dia bijak uruskan kewangan. Lepas tu saya juga telah memasukkan unsur simpanan dan pelaburan. Jadi ni mereka telah mendapat pulangan RM5 lah hasil pelaburan di Bank Genius. Jadi itu sahaja bahan untuk papan permainan. Kita akan teruskan lagi. Bahan yang kedua ialah kad perbelanjaan. Jadi kad perbelanjaan ni saya wujudkan dalam bentuk Google Slide supaya memudahkan murid-murid atau pengadil untuk merekodkan pembelanjaan lah para pemain. Jadi ini merupakan contoh yang murid-murid saya telah main. Jadi pengadil lah yang telah merekodkan pembelanjaan murid-murid lah pemain. Jadi kita akan teruskan. Dalam kad pembelanjaan ni saya telah memasukkan beberapa maklumat lah, iaitu nama pemain,
Lepas tu duit masuk dan duit keluar lah. Duit masuk ni dia sumber daripada penghargaan daripada Kad Pelangi tu. Kalau untuk duit keluar pula pembelanjaan lah. Dan akhir sekali ialah baki wang yang tinggal pada akhir permainan. Okey, bagi baki wang ni pemain sendiri yang perlu mengira baki wang yang tinggal. Jadi tugas pengadil hanyalah merekodkan pembelanjaan. Okey. Jadi seterusnya, okey, jadi sebentar tadi saya telah menerangkan bahan permainan dan cara bermain. Okey, seterusnya melalui anak-anak murid saya kan dia dah main kan permainan tu. Jadi saya telah mengenal pasti kebaikan, kekurangan dan cadangan penambahbaikan terhadap permainan kewangan yang telah saya bina ni lah. Dia dapat 4 kan? Okey, baiklah. Sebelum saya pergi lebih lanjut, saya ingin menunjukkanlah pengaplikasian permainan bijak kewangan yang telah saya aplikasikan terhadap anak murid saya. Jadi mari kita lihat. Arina dapat 4 kan? Ya. Okey, kita akan tengok apa dia lah ni. Okey, cuba baca. Anda telah membayar yuran kelas sebanyak RM1. Okey, jadi duit masuk ke duit keluar? Keluar. Okey, jadi duit keluar kita akan letakkan dekat sini. Okey, jadi untuk permainan ni saya yang berperanan sebagai pengadil. Murid saya mereka sebagai pemain lah. Kita akan teruskan lagi. Okey, jadi setelah meletakkan dadu. 1. Okey, jadi Arisa dapat 1 lah. Okey, kita akan tengok. Okey, cuba baca. Anda telah membeli makanan berharga RM5. Okey, jadi duit masuk ke duit keluar? Keluar. Okey, duit keluar kan. Jadi kita akan letakkan dekat debit ke kredit? Kredit. Kredit kan? Ya. Sebanyak 5 kan? Ya. Okey, jadi kita akan teruskan lagi. Okey, Arina dapat berapa? 5. Okey, 1, 2, 3, 4, 5. Okey, Arina dapat Kad Pelangi. Kita tengok. Okey, baca. Cuba baca. Anda telah mendapat pulangan RM5 hasil pelaburan di bank jenis. Okey, Arina telah dapat RM5. Jadi ni duit masuk ke duit keluar? Masuk. Masuk kan? Berapa? RM5. RM5. Jadi sebelum cikgu tamatkan kelas, baiklah, selepas murid-murid bermain kan, pada akhir permainan setiap pemain dikehendaki untuk memberi justifikasi terhadap pembelanjaan mereka. Jadi berikut merupakan contoh anak-anak murid saya memberi justifikasi terhadap perbelanjaan mereka lah sepanjang permainan tersebut. Kelas pada hari ini, cikgu nak kamu berdua bagi macam pendapat atau justifikasi mengenai perbelanjaan kamu pada hari ini lah. Okey, jadi cikgu akan mulakan. Benda yang faedah. Okey, seperti kamu masuk kursus apa tadi? Kursus kepimpinan dan kesihatan. Kursus kepimpinan. Serta saya juga memberi derma kepada bangsa yang taat. Jadi walaupun kamu telah macam banyak menghabiskan duit, tapi duit yang kamu habiskan tu ke arah yang bermanfaat, betul tak? Ya, betul. Okey, jadi terima kasih Arisa. Cikgu nak dengar pandangan daripada Arinah pula. Okey, mula-mula masa main tadi tu nampak macam keluar duit banyak. Tapi walaupun keluar banyak, tapi dia macam sikit je, macam sekali keluar RM1 atau RM2 untuk beli makanan, tak ada keluar banyak sangat. Lepas tu, kalau keluar duit pun macam keluar duit kepada perkara yang berfaedah, contohnya macam belanja family. Jadi secara keseluruhannya kamu berpuas hati tak dengan kamu punya perbelanjaan pada hari ini? Puas hati. Puas. Jadi dengan bermain permainan ni jadi tadi tu merupakan contoh lah pengaplikasian permainan saya terhadap murid-murid tahap 2. Okey, jadi sepanjang pengaplikasian tersebut saya telah mengenal pasti kebaikan, kekurangan dan cadangan penambahbaikan permainan jembika.
Okey, baiklah, yang pertama kita pergi ke kebaikan. Kebaikan permainan saya ialah mudah diakses, memandangkan permainan saya ini dalam bentuk digital dan jadi dia mudah diakses pada bila-bila masa dan di mana jua murid-murid tersebut berada lah. Walaupun masa sekarang kan PKP dan setiap murid berada di rumah masing-masing. Jadi murid-murid boleh bermain walaupun mereka duduk jauh sebab mereka boleh main mungkin secara Google Meet kan. Dan yang kedua, permainan ni memang sangat sesuai dengan murid tahap 2 sekolah rendah. Dan yang ketiga, permainan ni dia dapat membantu murid-murid untuk menguruskan kewangan secara bijak. Okey, jadi terdapat juga beberapa kekurangan permainan saya iaitu dia memerlukan data internet lah. Sebab permainan ni dia tidak boleh diwujudkan secara offline. Jadi dia sebenarnya memerlukan data internet. Dan kekurangan yang kedua, permainan ni dia kurang sesuai untuk murid yang kurang arif mengenai TMK. Sebab permainan ni sendiri kita memerlukan ilmu TMK lah, tapi jangan risau kerana dan yang ketiga, permainan ni dia memerlukan bimbingan daripada guru lah. Jika murid tersebut dia kurang arif, jadi dia memerlukan bimbingan daripada guru. Dan yang ketiga, untuk cadangan penambahbaikan, mungkin selepas ini saya boleh melakukan tutorial cara untuk bermain dalam bentuk video lah bagi meningkatkan lagi kefahaman murid-murid cara untuk bermain permainan ni. Dan yang kedua, mungkin saya boleh membangunkan aplikasi yang boleh dimain secara offline sebab saya juga perlu mengambil cakna tidak semua murid-murid saya mempunyai data internet yang mencukupi lah. Jadi seeloknya saya membangunkan aplikasi yang boleh dimainkan secara offline. Okey, baiklah, kita sudah pun berada di penghujung. Jadi kesimpulannya, permainan jembika dilihat relevan dan sesuai dengan murid-murid tahap 2 sekolah rendah. Melalui permainan kewangan ini, murid-murid mula menyedari akan kepentingan untuk menguruskan kewangan secara bijak. Murid-murid juga diajar untuk mengurus kewangan secara bijak dan berhemah. Jadi saya berharap agar generasi muda masa kini dapat menguruskan wang secara bijak demi masa hadapan yang cerah. Sebab apa saya cakap macam tu? Sebab pada zaman kini macam-macam yang berlaku dengan contohnya macam sekarang ada dah COVID kan. Jadi kita tak dapat nak jangka apa yang akan berlaku pada masa hadapan. Jadi tersangatlah penting untuk generasi muda mula untuk menyimpan dan melabur untuk masa depan yang cerah. Okey. Jadi berikut merupakan rujukan yang saya rujuk sepanjang melakukan tugasan ini. Jadi itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.